والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin mukminin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kerana masih berpeluang untuk berkumpul dan berada di majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat tak Myvi tak tutup lampu. okey. 4370. Ada kereta Myvi WA4370, lampu tak tutup. Nanti dia ada masalah. Jadi tuan-tuan, malam ini kita sambung balik berkaitan dengan perjalanan hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuliah kita minggu lepas, kita telah membicarakan berhubung dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah menuju ke Taif. Dalam perjalanan itu kita telah mendengar dan melihat bagaimana penentangan dan juga cabaran dan kesusahan yang dialami dan ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada malam ini saya nak mengambil kesempatan sedikit untuk berkongsi suatu kejadian yang sangat menarik semasa dalam perjalanan Nabi ke Taif. Para ulama menyatakan telah berlaku suatu peristiwa yang sangat memberikan pengajaran kepada kita, iaitu terdapat sekelompok jin dalam perjalanan Nabi keluar ke Taif tu. Terdapat sekelompok jin yang mendengar bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu bahawa selain daripada manusia, Allah Subhanahu wa taala juga mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada bangsa ataupun kelompok jin. Maksudnya Nabi ini bukan sahaja diutuskan kepada manusia, tetapi Nabi juga dihantar untuk menyampaikan Al-Quran, menyampaikan risalah dan membaca kepada golongan jin, kepada makhluk ataupun kepada bangsa jin. Sebab itu Nabi ini dia bukan sahaja risalah dia ataupun dakwah dia itu hanya kepada manusia, tetapi kata para ulama, jin juga termasuk dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam mereka yang diperintahkan oleh Allah untuk Nabi menyampaikan dakwah. Okey. Timbul persoalan di kalangan para ulama, adakah jin ini juga mukallaf? Apa maksud mukallaf? Okey. Sebelum kita nak baca cerita jin dengar Nabi baca Quran tu semasa Nabi dalam peristiwa Taif tu, jin dengar Nabi baca Quran, dan sesama jin tu mereka kata ansitu, diam, dengar apa yang Nabi nak baca. Jin kata sama-sama mereka tu ansitu, diam,
dengar Nabi nak baca Quran. Jadi tuan-tuan, ulama ahli sunnah wal jamaah, ini penting untuk kita nak pegang ataupun kita nak menjadikan sebagai panduan untuk kita. Apabila kita kata Nabi SAW ini bukan sahaja dihantar kepada manusia tetapi juga kepada jin, timbul beberapa soalan lah, atau beberapa perkara yang patut dibincangkan. Satu, adakah jin ini juga ditaklifkan hukum syarak? Maksudnya apa? Adakah apa yang diperintahkan kepada manusia, diperintahkan kepada kita, juga diperintahkan kepada jin? Sekali lagi kita akan cerita tentang isu jin Islam, jin kafir ni. Tapi kita nak bincang malam ni, ada di kalangan jin yang dengar Nabi baca Al-Quran, dan sebahagian daripada jin apabila mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka beriman dengan Nabi. Jin bila dia dengar bacaan Al-Quran, dia beriman, dia masuk Islam, dia ikut Nabi. Adakah jin terikat dengan syariat Nabi? Maksudnya, adakah mereka kena salat? Kita mari semayang maghrib ni, mereka semayang maghrib tak? Mereka kena tutup aurat tak? Mereka kena puasa bulan Ramadan tak? Mereka kena bayar zakat tak? Mereka kena pergi buat haji tak? Mereka kena PKPB tak? Ada COVID tak? Kan? Okey. Para ulama bersepakat. Tuan-tuan kena clear ni, kena jelas ni. Apa yang kita nak bincangkan ni, kena clear. Para ulama bersepakat bahawa golongan jin, mereka juga diberikan taklif, yakni mereka juga diberikan hukuman, disyariatkan hukuman, maksudnya dikenakan juga hukum syarak ni kepada mereka. Apa sahaja yang diperintahkan kepada manusia, jin juga kena buat. Sama. Maksudnya kalau jin wanita, kena tutup aurat. Jin juga kena salat. Jin juga kena puasa. Dalam arti kata yang lain, jin juga wajib beriman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi macam kita lah, walaupun orang Islam ni wajib salat, wajib menutup aurat, wajib berpuasa, ada tak orang yang engkar dan tidak menunaikan tanggungjawab ataupun perintah tersebut? Ada tak? Ada. Ada tak yang degil, engkar, fasik? Kehidupan jin dan kehidupan manusia pada hakikatnya sama. Kalau ada yang taat, ada yang patuh, ada yang beriman, ada yang bertakwa. Beriman tu pula banyak kategori. Ada yang kuat imannya, ada yang lemah imannya. Jika itulah keadaan manusia, demikian jugalah keadaan di kalangan jin. Jadi yang selama ni tuan-tuan dengar orang kata tu betul ke tidak? Sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin, palsu, bukan hadis. Jadi kalau ada orang Islam yang salat, ada orang Islam yang tak salat, ada orang Islam yang bertakwa, ada orang Islam yang fasik. Kalau manusia pun ada kategori, jin pun adalah kategori tu. Boleh. Antara dalil yang disebut oleh para ulama dalam surah Az-Zariyat ayat 56.
Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah kata apa? Selalu tuan-tuan baca, Allah sebut apa? Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jin. Allah sebut wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin. Khalaqtu. Allah kata tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah dan beribadah hanya kepada aku. Jadi ayat ini dalil yang paling jelas, yang paling kuat bahawa jin juga terikat dengan titah perintah Allah, terikat dengan syariat Nabi. Kalau kita bulan Ramadan kena puasa, mereka juga dalam bulan Ramadan kena puasa. Kalau mereka juga ada di kalangan mereka yang beriman, ada juga di kalangan mereka yang kafir. Sebab itu Nabi SAW sebut apa? Jangan beristinja dengan apa? Jangan basuh berak. Bahasa mudah istinja saya tak ingat pula apa dia. Jangan basuh najis dengan tulang, kerana ia adalah makanan saudara kamu. Jadi yang makan sup tulang, apa tulang-tulang tu, cuba cek tengok. Takut jin. Jadi nak bagi taunya mereka punya kehidupan ni macam kita. Cuma bezanya apa? Manusia di alam yang boleh dilihat, alam yang zahir, alam nyata. Adapun jin itu berada di alam ghaib, itu je. Ada di kalangan manusia yang imannya kuat, dan ada juga di kalangan manusia yang imannya lemah. Jin pun siapa tu juga. Ada yang jin kuat iman, ada jin yang lemah iman. Nampak? Okey. Sebab itu kata para ulama, berdasarkan kepada ayat surah Az-Zariyat 56 tadi, ia menjadi dalil bahawa jin juga diberikan taklifan. Taklifan ni maksudnya bebanan. Yang tuan-tuan duk baca dalam Al-Quran, Allah kata la yukallifullah, la yukallif, kallafa, yukallifu, taklifan. Apa makna taklifan? Saya ingat bahasa Melayu pun guna taklifan ni. Taklifan ni bebanan. Jadi mukallaf, jin juga disuruh melakukan perintah dan ketaatan. Jin juga dilarang dan ditegah daripada melakukan perkara yang diharamkan. Jika jin mentaati titah perintah Allah, maka Allah akan redha kepada mereka dan mereka juga akan masuk ke dalam syurga. Jika mereka engkar dan kufur kepada perintah Allah dan mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka mereka juga akan dihukum dan dimasukkan ke dalam neraka. Itu dia, jelas. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran. Allah kata apa? Walaqad zara'na li jahannam kathiran minal jin wal ins. Allah kata walaqad zara'na li jahannam, kami akan memenuhkan, kami akan mengisi di dalam neraka Jahannam itu daripada kalangan jin dan manusia. Jadi kalau tuan-tuan tanya, jin kalau salat dia dapat apa? Dia dapat pahala. Adakah jin akan masuk syurga? Ya. Seperti mana manusia yang melakukan ketaatan, manusia yang patuh kepada perintah Allah, manusia yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi akan dimasukkan ke dalam syurga, itulah juga balasan kepada jin.
Saya tahu. Tuan-tuan duk tengok, nak tanya. Lepas tu boleh menikah dengan jin ke? Bolehkah ambil jin mai kerja dengan kita? Upah orang balok, boleh gaji culah nak duk cuti. Ambil jin mai kerja pula. Boleh? Kan? Bolehkah kita berkahwin dengan jin? Pasal jin pun macam kita. Carilah yang elok-elok sikit, yang Islam sikit. Ada tak ustazah jin? Ada tak ustaz jin? Ada tak jin yang jadi ustaz? Ada tak? Ada. Yang tak adanya Nabi, tetapi ada pendakwah. Jin pun macam kita juga, ada yang di kalangan mereka tu yang menjadi pendakwah, da'iyan ilallah. Mereka juga balik kepada kaum mereka. Ni tuan-tuan, dalam cerita kita nak baca sekali ni, mereka dengar Nabi baca Quran, mereka balik pi kaum mereka, mereka pi dakwah, pendakwah daripada kalangan jin. Nabi tak ada lah, Nabi Muhammad tu seorang ya. Mereka tak ada, jin tak ada yang jadi Nabi. Nabi ni semua manusia. Tapi di kalangan jin ada orang yang berdakwah, jin yang berdakwah. Cuma kita tak tahulah jin punya kehidupan tu, masjid dia macam mana, kan? Imam dia macam mana. Tapi depa pun kena sembahyang jemaah. Depa kena sembahyang jemaah lah. Kenalah. Sama macam kita. Okey. Bolehkah kita berkawan dengan jin? Sabar, nanti dulu. Dia kira nak berkawan dengan jinnya. Kan? Kawan dengan orang ni kali kira dia kita kan murung baik kawan dengan jin pula. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah jin. Tuan-tuan balik buka surah jin. Allah cerita banyak dalam surah jin tu. Tengok. Ini juga dalil bahawa adanya jin yang beriman, jin yang beriman. Allah sebut dalam surah jin ayat yang pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Tu jin tu. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya ada satu rombongan nafar ni dalam bahasa Arab dia bilangan 3 ke 9 nafar. Situ kalau kita pergi restoran Arab ataupun kita pergi mana-mana, kita nak order nafar, kita sebut dekat dia nafar. Nak ambil banyak mana nasi tu, portion tu nafar. Dia faham lah, ni boleh makan 2 orang ke 3 orang. Nafar. Quran kata annahu istama'a nafarun minal jin. Sekelompok, ada satu grup daripada jin, dia dengar Quran. Dia kata apa? Inna sami'na qur'anan ajaba. Kami telah mendengar Al-Quran yang sangat ajaba ni, yang sangat interesting, yang sangat ta'ajub, yang sangat hebat. Jin dengar Quran, dia rasa ini bukan perkataan manusia, ini bukan kalam manusia. Pasal itu bila kita dengar Quran ni, kita akan rasa satu kelainan. Sebab itu pensyair Arab daripada kalangan sastrawan Arab, adib, di kalangan ahli-ahli bahasa Arab ni, bila mereka dengar Nabi baca Quran, tuan-tuan, ada satu orang wakil, Al-Walid bin Mughirah kalau tak silap saya. Dia ni pakar bahasa Arab. Abu Jahal, Abu Lahab apa semua ni, dia kata hang pergi dengar Ustaz. Dia ni ahli bahasa. Dia kata hang pergi dengar Ustaz.
Muhammad duk baca tu, yang dia kata Quran tu, pergi dengar tengok betul tak betul. Kau dia boleh mana, dia karang ke, dia reka ke. Saya ingat saya nama dia Al-Walid bin Mughirah, ayah kepada Khalid ibn Al-Walid. Dia pun pergi lah. Pergi dia musuh Nabi. Abu Lahab mantak wakil lah. Dia pergi Nabi baca satu ayat. Dia ahli bahasa, sastra, pakar jago. Nabi baca ayat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Dia dengar kan, tuan-tuan pun dengar tak? Hari Jumaat kan, dia pergi, dia suruh Nabi baca ayat tu. Dia kata, Muhammad baca sekali lagi, aku nak dengar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Baca sekali lagi, aku nak dengar. 3 kali. Lepas dia dengar 3 kali itu, dia balik terus, sepatah apa pun tak kata. Tujuan dia mari tu nak cabar Muhammad, nak patahkan Quran yang dia nak dengar tu. Bila dia dengar Nabi baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dia dengar ayat tu ya, balik sepatah apa pun tak cakap. Balik mai Abu Jahal tanya, Abu Lahab tanya, macam mana? Bercerita, betul ke yang dia kata tu? Dia kata, dalam banyak aku dengar syair Arab, dalam banyak aku dengar perkataan-perkataan yang hebat. Apa yang Muhammad baca itu bukan perkataan manusia. Dia bagi tahu dekat Abu Lahab, dia bagi tahu dekat Abu Jahal bahawa apa yang keluar daripada mulut Muhammad yang aku dengar itu bukan perkataan manusia. Abu Jahal kata apa? Tak guna betul dia ni. Kita hantar suruh pergi dengar, dia balik pergi duk cakap apa ni. Tuan-tuan, Dhammat Al-Azdi dalam Sahih Bukhari. Hadis itu dalam Sahih Bukhari. Dhammat atau Dhimmat Al-Azdi, dia orang luar, dia pun ahli bahasa, dia pun pakar bahasa. Bila dia sampai ke Mekah, masyhur cerita ni, ada dalam Sahih Bukhari. Dia kata, mana Muhammad aku nak pergi dengar. Kalau kata dia kena sampuk ke, kena hantu ke, aku nak tolong berobat. Sebab masa dia sampai ke Mekah tu, orang tengah duk boykot Nabi. Jangan pergi dengar, Nabi Muhammad ni gila. Innahu majnun, innahu sahir, innahu syair. Dia ni gila, dia ni tukang sihir, dia ni syair. Sagi kalau pergi dengar, hampa ikut dia. Orang ni bila kita sebut, kita kata tak boleh pergi dengar, lari kita larang, lagi dia nak dengar, lagi dia meronta-ronta, dia punya sifat nak tahu tu. Dia pi Dhammat Al-Azdi. Dia dia dengar sikit je. Dia pi jumpa Nabi. Nabi baca apa? Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dia masuk Islam terus. Dia kata, Muhammad, aku telah mendengar ribuan, puluhan, berbagai-bagai perkataan manusia, syair manusia, tetapi innal hamdalillah yang kau baca tadi, innal hamdalillah nahmaduhu, khutbatul hajah yang kita dengar imam baca tu, dia kata ini bukan perkataan manusia. Quran
Sebab itu kalau kita baca Quran tak masuk, bukan masalah pada Quran, tapi masalah pada hati kita. Satu aib bila kita tak boleh baca Quran dengan betul. Kadang-kadang kita malu tak boleh berbahasa Inggeris, cakap litang pukang, tak betul grammar, rasa satu rendah diri, rasa lekeh, tak boleh speak fluent English tu, tak fasih. Kita rasa aib. Anak-anak kita tak boleh berbahasa Inggeris, susah hati, lemah perut, nak kerja apa nak jadi masa depan, bahasa Inggeris ni tak boleh, susah hati, paksa. Bukan tak bagus, bagus. Tetapi kita tak berasa benda yang sama berhubung dengan Quran. Quran bukan kalam manusia. Quran kalam Allah, kata-kata Allah, perkataan Allah, ucapan Allah. Kita tak boleh baca. Tiba-tiba kita nak mengaku kita hamba dia. Aib. Satu benda yang tak ada, teruk kita nak cakap. Sebab itu tuan-tuan, salah satu benda yang kita tak boleh tolak, baca Quran. Jin, dia kata apa? Dia kata faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kami telah mendengar suatu bacaan yang sangat ta'ajub. Yahdi ila rusyd. Ia membawa kami kepada rusyd. Dia membawa hidayah, petunjuk. Fa'amanna bih. Kami beriman dengan Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kami tak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Siapa yang cakap, siapa yang kata, siapa yang sebut beriman dengan Quran, tak mensyirikkan Allah, jin. Maknanya jin juga ada yang beriman dan ada yang bertakwa. Cuma kita tak boleh nampak dan tak boleh berurusan dengan jin. Okey. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, kata dia, berdasarkan kepada ayat ini jelas kepada kita bahawa golongan jin juga diberikan taklifan, diberikan hukum dan tanggungjawab. Mereka juga terikat dengan syariat Islam seperti mana manusia. Tu kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia dapat tokoh Ma'al Hijrah Malaysia. Dia antara orang yang agung bagi tokoh Ma'al Hijrah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni ulama Syria, dah meninggal. Dia tulis kitab Tafsir Al-Munir. Banyak kitab dia tulis. Alim besar, tokoh besar dalam dunia Islam, Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni. Dia kata apa? Seperti mana manusia diikat dengan syariat, jin juga diikat dengan syariat. Apa sahaja yang diperintahkan kepada manusia, diperintahkan juga kepada jin. Itu kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dan dia kata apa lagi? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, diutuskan, dihantar kepada seluruh makhluk termasuk manusia, jin dan malaikat. Itu kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Okey. Kemudian tuan-tuan, adalah biasalah, ada yang bagus, ada yang jahat, ada yang beriman, ada yang kufur. Kalau kita tengok dalam surah Jin ayat 11, 12, 13, 14. Tuan-tuan balik tengok panjang. 11, 12, 13, 14. Pergi baca semua 4 ayat tu. Apa dia? Kita tengok. Kita tengok. Antaranya pada ayat 14. Ayat 14. Kita nak ringkaskan ni. Dan bahawa sesungguhnya, ni siapa kata ni? Jin. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun.
Mereka kata dan bahawa sesungguhnya Al-Quran itu telah datang. Minnal muslimun, ada di kalangan kami yang masuk Islam. Wa minnal qasitun, dan ada daripada kalangan kami yang kafir. So kalau orang kata ada jin Islam, ada jin kafir ni, betul lah. Cuma saya nak cakap kat tuan-tuan, beberapa dakwaan orang kita ni, pertama dia kata jin ni kita boleh buat kawan ni, tak betul lah. Pertama, kalau ada orang kata jin ada Islam, betul, ada jin Islam, ada jin kafir. Itulah Quran sebut, surah jin ayat 14 tadi. Tapi kalau ada orang kata saya ustaz ni lah ni, alhamdulillah lah, duk belah kambing, adalah 300-400 ekor. Weh, banyak oh, dan kau jaga. Bukan saya seorang. Buat dengan siapa? Dengan kawan-kawan ke? Tak. Lepas tu duk jaga dengan siapa? Sampai 400-500 ekor tu. Ada nak dan jaga bagi makan? Tak. Ambil jin setengah. Oh. Sakana. Pasal ada dakwaan kononnya mereka ini berurusan dengan jin. Ada yang gelar dengan nama khadam ayat. Macam-macam lah istilah. Dia tu imam pergi Mekah ni, siapa nak jaga rumah apa semua ni? Tak apa, aku ada khadam. Jangan takut. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, semua nama jin-jin yang kita duk dengar tu, semua jin-jin tu hantu lah. Boleh tak kita sekarang ni para ulama bincang, boleh tak kita tundukkan jin? Boleh tak kita berkawan dengan jin? Boleh tak kita berurusan dengan jin? Tak boleh. Allah hanya berikan kelebihan untuk menundukkan jin, mengarahkan jin. Yang mana jin taat, patuh, dengar cakap dia. Hanyalah mukjizat satu-satunya Nabi, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Selain daripada Sulaiman, tak ada siapa yang boleh tundukkan jin. Sebab itu bila kita baca sirah, ni kita duk ngaji sirah ni, bila baca sirah, ada tak Nabi memohon bantuan daripada jin? Bawa mari bukti. Kira-kira orang ada berapa Abu Bakar tentera? Adalah tak sampai berapa puluh orang. Macam mana nak menang Rasulullah? Tak apa. Kita ada unit simpanan regimen jin. Nabi pun panggil, "Oi jin mai." Duk lena apa lagi? Ni kita nak pergi perang eh? Tak. Allah kata mumiddakum. Allah bantu Nabi dan orang Islam. Mumiddakum bi alafin minal malaikah. Quran kata kami hantar bantuan daripada langit 1000 malaikat. Tak ada jin. Nabi korek parik perang Khandak. Nabi korek sendiri ke subkon kat jin? Siapa dia nak korek Rasulullah? Tender, open tender. Kalau kita nak korek lambat lah, panggil ifrit mai korek subkon. Tak ada. Tak ada riwayat Nabi berurusan dengan jin. Tak ada riwayat Nabi minta tolong jin. Tak ada riwayat jin mai bantu Nabi. Tak ada. Itu Nabi. Cuma ada riwayat Nabi pergi dakwah, Nabi pergi baca Quran. Yang ada satu sahabat ikut, Nabi kata kau duduk di sini, kau jangan ikut. Nabi buat dekat dia sempadan, kau duduk di sini, kau jangan ikut. Nabi pergi seorang. Dan tak ada riwayat pula sahabat kata Rasulullah alhamdulillah lah lupa nak pergikan kenduri. Nikah dengan siapa? Menikah dengan jin. 2 orang jin, 2 orang manusia. 4 orang. Cukup. Tak ada. Bahkan tuan-tuan dengar satu hadis. Ni kita tak baca lagi yang jin dengar Quran ni. Kita baca satu hadis ni nak bagi tuan-tuan nampak macam mana jin dengan Nabi ni. Kan? Kita ada masa sikit lagi, sempat habis insya-Allah. Nampak? Hadis sahih Muslim. Ini jin lah, tapi jin yang jahat.
Maksudnya kita tak boleh tundukkan jin. Tak boleh. Nanti kalau kita ambil jin kerja, dia tuntut pelik-pelik, kacau kita. Ke WSP ke, cuti tahunan ke, bonus ke, dia tak boleh, dia angkat lambung kita, kacau. Yang duk cerita mengarut-mengarut tu Aladdin. Aladdin gesek-gesek kan. Kita banyak tengok cerita Aladdin duk bawa-bawa. Tengok dalam hadis sahih Muslim. Dengar. Cerita ni menarik. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kata sahabat, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Fasami'nahu yaqul. Dalam Nabi semayang tu, tengah Nabi semayang tu kami dengar. Ni cerita ni menarik tuan. Fasami'nahu yaqul. Kami dengar Nabi ada sebut perkataan yang kami tak pernah dengar. First time kami dengar. Sampai kami rasa, pelik ni, dia baca apa ni? Apa dia yang Nabi baca? Apa yang Nabi sebut dalam solat ni? Dalam solat. A'udzu billah minka. Nabi baca, A'udzu billah minka. Thumma qal, Al'anuka bila'natillah. Al'anuka bila'natillah. 3 kali. Aku berlindung dalam semayang ni. Aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Aku melaknat engkau dengan laknat Allah. Aku melaknat engkau dengan laknat Allah. Aku melaknat engkau dengan laknat Allah. Sahabat dengar dalam semayang Nabi sebut. Apa cerita? Kemudian apa berlaku? Falamma faragha minas salah qulna. Apabila selesai daripada salat, kami pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dia pergi ramai-ramai tanya, qad sami'naka taqul fi as-salah syai'an lam nasma'ka taqulu qabla dhalik. Tadi tengah semayang kami dengar engkau ada sebut perkataan yang kami tak pernah dengar sebelum ni. Pasal apa? Apa jadi? Apa kes? Kan? Kemudian dia berkata, kami tengok macam tangan Nabi tu macam nak buat sesuatu. Dia tengok tangan Nabi tu macam nak pi buat seseorang. Apa kata Nabi? Tapi dia tak nampak. Nabi kata, inna aduwallah iblis. Nabi kata, tadi yang hampa nampak aku duduk sebut Al-anuka bila'natillah tu, yang aku duduk sebut a'udzubillah minka, yang tangan aku macam nak buat sesuatu tu, sebenarnya telah datang kepada aku di dalam salat musuh Allah, iblis. Tengah Nabi semayang dia mai. Tengah Nabi semayang dia mai. Tu yang hampa nampak macam aku duduk berlawan tu, aku duduk berlawan dengan dia. Dia buat apa Rasulullah? Ja'a bishihabin min nar liyaj'alahu fi wajhihi. Dia bawa bola api. Dia bawa syaitan, iblis ni, dia bawa macam bola api tu, dia nak baling ke muka aku. Pasal dia nak kacau aku semayang. Tu. Tadi kita cerita jin, yang ustaz pergi baca iblis pula. Tu panjang pula nak bahas lah. Iblis dengan jin tu satu geng lah. Yang lawan jahat tu iblis. Iblis tu jin lah. Iblis ni bukan Ultraman. Itu kena ingat. Iblis, siapa dia? Iblis tu jin. Ada juga iblis manusia. Kan? Nampak? Dia pemain ni, jin tu, jin iblis tu mai nak baling Nabi dengan api tengah semayang, nak bagi Nabi berhenti. Nampak tuan? Ada satu hadis, tapi kena baca elok-elok. Jin dia boleh tukar jadi ular tau.
Bisa dengar tak hadis Nabi tak bagi katuk ulang? Bisa dengar tak hadis tu? Nabi kata kalau jin masuk ke dalam rumah, jangan katuk lagi. Boleh jadi dia saudara kamu. Suruh dia keluar. Kalau dia tak keluar, baru katuk. Pasal itu bila baca hadis, jangan baca saja. Tanyalah dulu elok-elok. Saat lagi dia tak keluar, kita yang keluar. Hadis itu betul sahih. Tapi hadis tu dia dalam konteks Madinah. Sebab di zaman Madinah memang ada di kalangan jin yang bertukar menjadi ular. Tapi kalau masuk tedung sela, masuk ular senduk dalam rumah kita, nak suruh dia keluar dulu. Dia tahan pi keluar oi, hang pi keluar oi. Hang tak keluar 3 hari aku bagi tempoh. Tak dan 3 hari orang telefon tak ada kawan tu. Jin patu. Jin apa tedung sela? Katok lah. Jangan duk baca hadis tak ketahui hala. Silap hari bulan mati kita. Hadis itu berkait dengan zaman Madinah, bukan berkait dengan keadaan sekarang. Lah masuk katok. Nampak? Okey. So penting kita faham konteks hadis. So Nabi kata apa? Walaupun Nabi dah buat macam tu, Nabi dah halau dia, Nabi dah doa dia, Nabi dah laknat dia, dia tak tinggal. Lepas tu Nabi kata apa? Tengok. Nabi kata summa aradtu an akhudhahu. Tengok, dengar perkataan ni. Summa aradtu an akhudhahu. Kemudian oleh kerana aku geram dia duk kacau aku semayang, aku nak pergi tangkap dia. Nabi kata ni, aku nak pergi tangkap akhudahu, aku nak pergi ikat dia, nak pergi tangkap iblis tu. Nabi kata dalam Sahih Muslim, Nabi kata nak pergi tangkap. Wallahi elok nak pergi tangkap tu, Nabi nak pergi tangkap tu, Nabi teringat doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman. Kita azan, saat kita tengok doa Nabi Sulaiman tu, dan apa kesudahan hantu tu kena tangkap ke tak? Wallahu ta'ala a'lam. Okey, bismillah. Kita perhabis sikit tuan. Nabi kata thumma aradtu an akhudhahu. Apabila dia mengganggu aku berhasrat untuk mengikat, menangkapnya. Kemudian aku terdengar dan teringat, Nabi teringat balik doa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi kata aku mendengar, aku teringat kepada doa saudaraku Sulaiman. Tuan-tuan boleh tengok doa Sulaiman ni. Doa ini yang menjadi sebab Nabi tak boleh tangkap. Iaitu surah Sad. Balik-balik buka surah Sad ayat 35. Qala rabbi ghafirli, ni doa Nabi Sulaiman. Qala rabbi ghafirli wa habli mulkan. Ya Allah, engkau ampunkanlah dosaku dan kurniakanlah kepadaku, yakni kepada Nabi Sulaiman, mulkan, kekuasaan, keistimewaan, kerajaan, kehebatan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak ada orang lain selepas aku akan mendapat kelebihan itu. Kata para ulama, wa hadha mimma khussa bihi Sulaiman alaihi salam duna ghairihi minal anbiya. Inilah satu-satunya perkara yang mana khussa hanya dikhususkan kepada Nabi Sulaiman. Apa dia Nabi Sulaiman punya kelebihan ni? Dialah satu-satunya nabi yang boleh menundukkan jin. Dan tuan-tuan tengok tak, jin buat kerja sampai tak tahu kata Nabi Sulaiman meninggal dunia. Takut dengar kat Nabi Sulaiman. Yang mana duna ghairihi minal anbiya, nabi-nabi lain tak ada keistimewaan itu.
Kemudian walidzalika imtana'an nabiyuna sallallahu alaihi wasallam min akhdhihi. Di atas sebab doa inilah Nabi kita Muhammad terhalang untuk menangkapnya. Imma annahu lam yaqdir alaihi lidzalik. Boleh jadi kerana Nabi tak mampu, sebab Allah hanya bagi dekat Nabi Sulaiman saja. Nabi Sulaiman saja yang boleh arah, yang boleh suruh, yang boleh perintah, yang boleh buat apa-apa dekat jin. Nabi lain tak ada. Au tawadu'an wa ta'adduban wa tasliman li raghbati Sulaiman. Atau boleh jadi Nabi Allah, Nabi kita Muhammad, dia kata apa, tawadu'. Oleh kerana Nabi Sulaiman doa minta untuk dia saja, maka Nabi tak mau nak mendahului Nabi Sulaiman. Pokok pangkalnya apa? Tak ada orang selain Nabi Sulaiman yang ada kelebihan itu. Itu poin dia. Tuan-tuan tahu tak Nabi kata apa? Kalaulah tidak kerana doa Sulaiman tadi, tu Nabi kita sebut dalam hadis Muslim tadi, kalaulah tidak kerana doa Nabi Sulaiman dalam surah Sad ayat 35 tu, kalau bukan kerana doa permintaan Sulaiman itu, aku akan mengikat jin di tiang masjid dan esok pagi budak-budak Madinah akan main dengan jin tu. Walaula dzalik lisara mawthaqan ay marbutan bisariyatin min sawaril masjid. Tidak nak malam tu semayang malam. Tidak, Nabi kata aku tangkap tambak di tiang masjid tu. Esok-esok budak-budak Madinah budak-budak boleh pergi duk main dengan jin tu di tiang tu. Boleh pergi duk tengalung ke, boleh pergi duk acan main dengan jin tu. Pasal kena ikat di tiang tu. Tapi pasal apa? Pasal apa tak jadi ikat? Pasal apa tak boleh ikat? Pasal tak ada keistimewaan itu. So ini dalil yang sangat kuat bahawa tidak ada kuasa manusia untuk menangkap dan juga menundukkan jin. So tidak ada sebarang urusan kita dengan jin, kita hanya berurusan dengan manusia. Nak kahwin, nak kerja, nak apa, semua sesama manusia. Nak kempen pun kempen kat manusia, jin tak terlibat. Okey. Dan tuan-tuan, akhir sekali penutup malam ni, apa yang berlaku kat Nabi masa di Taif tu? Tuan-tuan dengar. Nabi bila dia pergi ke Taif, katanya dalam salat subuh, peristiwa ni berlaku masa semayang subuh, Nabi baca Quran. Cerita ini dirakamkan di dalam surah Al-Ahqaf. Tuan-tuan balik tengok surah Al-Ahqaf ayat 29, 30, 31 dan 32. Ini cerita jin dengar Nabi baca Quran. Okey. Jin pun dengar Nabi baca Quran. Jin pun dengar Nabi baca Quran. Kita tiba-tiba tak mau dengar. Berat. Duk kira tengok Quran akan mengantuk. Tengok apa cerita jin ni. Wa idza sarafna ilaika nafaran minal jin. Kami telah memalingkan sebahagian jin pergi dengar. Yastami'unal Quran, untuk dengar kau baca Quran. Allah kata ada sekelompok jin mai dengar Nabi baca Quran. Masa di Taif ni, falamma hadaruhu, apabila mereka sampai, masa tu Nabi tengah duk baca Quran. Qalu, jin kata, masa dengar Nabi duk baca Quran tu, tahu dia kata apa? Ansitu, diam. Masa tu Quran, Allah sebut apa? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila orang baca Quran, kamu diam dan dengar. Jin pun diam dengar. Jin pun tahu adab. Kita dengar Quran lagi sakan sembang. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan nak buka Quran pun kena tengok tempat juga. Kan? Bukan tak bagus, tapi kadang-kadang kita pergi rumah kenduri pun
Rumah kenduri ni bagus lah. Tapi bagi saya kalau orang tanya rumah kenduri ni baik buka lagu lah. Baik buka lagu Dondang Sayang ke, Selamat Pengantin Baru ke, tak payahlah buka Quran. Yang ni dia panggil warak tak bertempat. Nabi bila pergi rumah kenduri, Nabi kata apa? Awak sengak mana? Nabi bila pergi rumah kenduri, Nabi kata awak sengak. Faslul halal wal haram biduf. Nabi kata yang nak beza halal dengan nak beza macam ni lah, nak beza menikah dengan berzina ni gendang. Bubuhlah lagu kan. Lagu yang padan patut lah. Ni sampai kita bubuh lagu sampai mengkelan. Bubuh lagu relax-relax orang nak sembang. Tapi macam mana suasana tuan-tuan boleh ni bubuh, kita nak makan, nak bersembang, nak tanya khabar, dia pergi bubuh Quran. Orang nak tanya lauk sedap ke, pasal apa tak makan rebung, gaut ke. Kita nak bersembang, dia pergi baca Quran. Tak kena majlis. Walaupun warak. Bukanlah warak yang tu. Yang tu dia panggil tak ketahuan. DJ tu kadang-kadang kena pergi kursus juga. DJ Islamik tak semestinya buka Quran. Tak semestinya cakap Arab. DJ Islamik ni panggil orang semayang, suruh jaga bercampur lelaki perempuan. Itu aja. Kan? Sengah lagi teruk. Sekarang kita jemput ustaz untuk membacakan doa pada majlis kenduri kita. Ustaz pun bismillahirrahmanirrahim baca. Habis dah baca doa, okey tuan-tuan, bagi memeriahkan lagi majlis, kita menjemput penyanyi jemputan kita untuk menghiburkan. Apa kalau nak menyanyi pun tak payah baca doa lah. Tak masuk. Yang ta'zak semua dua tangkah amin 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 amin. Yang hamdan hamidin amin amin amin. Lepas doa amin, boh lagu. Tak kena. Tak masuk. Tak boleh ha. Kadang-kadang kita pergi kedai dia buka Quran, kita tengok atas bawah nak tegur sekali, dia kata apa pok ni berjanggut berlebay Quran pun tak mau dengar. Apa punya iblis. Kita juga. Walau masa tu tak kena. Quran ni ada tempat dia. Ada ketika dia. Okey. So jin kata ansitu, diam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Tu sakan jin ni dia dengar Quran Nabi baca, balik pergi jumpa geng dia balik pergi tempat dia tu, terus jadi pendakwah. Depa mai dengar Nabi baca Quran, balik pi dakwah kaum dia. Oi, masuk Islam oi. Depa balik. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim. Jin-jin ni balik. Jin-jin ni balik, tak tahulah depa ni dibayar ke, pendakwah bebas ke, guru takmir ke, tak tahulah. Tapi depa balik pi kata apa? Wahai kaumku, kaum kami, sesungguhnya tadi kami dengar Quran, satu kitab yang diturunkan selepas Musa. Ulama tafsir kata jin yang dengar Nabi baca tu jin Yahudi. Pasal apa jin Yahudi? Pasal dia sebut Musa. Kalau Kristian dia akan sebut Isa. Nampak? Tapi tuan-tuan jangan duduk tengok cerita Piramli. Mana bapak kau belalang? Dia pergi bagi makan jin. Jin mana? Jin lapar. Memang ada jin lapar. Macam orang lapar, jin pun lapar. Tapi Piramli pun tak tahu jin mana satu lapar. Nampak? Ada jin lapar Perdana Menteri? Raja tanya. Patik pun tak tahu. Elok 2 kali 5. Dia kata, depa kata ni, jin kata, kita kena ikut Quran ni sebab inilah kitab yang diturunkan selepas Musa, musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab ini membenarkan apa yang diturunkan kepada Musa, Taurah. Quran ni membenarkan Taurah. Yahdi ilal haqq wa ila tariqin mustaqim. Dan dia akan membawa kita ke jalan yang lurus. Kemudian dia sambung lagi. Wahai kaum kami, sesiapa yang mengikut apa yang diseru ke jalan Allah, dia beriman, Allah akan mengampunkan dosa dia. Dia dakwah tu bagus. Dia kata siapa ikut Quran, siapa beriman kepada Allah, Allah akan ampun dosa hampa dan Allah akan memasukkan hampa dalam syurga dan menyelamatkan hampa daripada azab yang pedih. Tetapi siapa yang tak ikut Quran, depa kata apa? Sesiapa yang tidak mengikut Al-Quran,
tidak menerima dakwah yang mengajak kepada jalan Allah, maka Allah tidak akan melepaskan sesiapa pun daripada azabnya di atas muka bumi, dan tidak ada pelindung selain Allah. Ini dalil adanya jin yang bertindak sebagai pendakwah kepada kaum mereka. Depa balik habaq mudah ya. Ni dengar macam mana hampa beriman dengan Musa, telah turun kitab kepada Nabi yang terakhir, dia juga bawa apa yang Musa bawa. Siapa yang ikut Muhammad, selamat. Siapa yang tak ikut Muhammad, Allah akan azab dia, dan tak ada siapa boleh selamatkan dia. Apa yang dia suruh tu, apa yang Nabi suruh. Dia dengar sekali, dia balik dakwah terus. Hebat jin ni. Nampak? Okey. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, jin yang dengar Nabi baca Quran di Taif itu, kata para ulama, mereka Islam. Kerana mereka telah balik, bukan sahaja Islam diri mereka, mereka balik seru kaum mereka. Itu yang kita nak ikut. Kita mai dengar majlis ni, kita balik pergi sebar. Tapi tengok jin pun pandai tau. Jin pun dia tahu tau. Jin dia tahu. Tengok dia kata apa? Siapa ikut selamat, siapa tak ikut dia tanggung. Menunjukkan apa? Dia faham. Walaupun dakwah disampaikan, bukan kuasa dia nak memastikan mereka tu ikut. Dia pun kata, siapa yang terima, selamat. Allah akan masukkan dalam syurga. Siapa yang tak ikut, Allah akan azab. Ini tugas orang yang bawa dakwah. Sampaikan. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, muslimin dan muslimat, dan mereka juga hadir di majlis ilmu, hadir mendengar hadis-hadis. Kan? Tapi adalah juga yang kufur. Itulah. Jadi tuan-tuan, jangan biarkan hidup kita diselubungi misteri. Ya hidup kita. So, hantu dalam hidup kita ni bukan ada apa-apa. Dia macam kita. Jadi tuan-tuan tak payah takut lah, dan tak payah duk risau, dan tak payah duk bimbang. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka seperti kita. Sesiapa yang berlindung kepada Allah, Allah pelihara. Macam tu juga mereka. Seperti mana kita nak buat sesuatu pada jin tak berlaku dengan izin Allah, mereka nak membuat apa-apa sesuatu kepada kita juga tak boleh berlaku melainkan dengan izin Allah. Jika ada di kalangan kita yang jahat dan kufur, ada juga di kalangan jin yang jahat dan kufur. Jika ada di kalangan kita yang beriman dan bertakwa, ada juga di kalangan mereka yang beriman dan bertakwa. Ada di kalangan kita yang masuk syurga dan masuk neraka, demikian juga ada di kalangan mereka yang masuk syurga dan masuk neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita mukjizat Al-Quran ni. Maksudnya bila orang baca Quran, masuk dalam hati kita, melembutkan hati kita, menjadikan kita semakin dekat. Kalau Quran tak boleh melembutkan hati kita, tidak ada perkataan lain yang boleh melembutkan hati kita. Jin juga tunduk pada Quran, apatah lagi kita manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.